Barat. Terima kasih, Tan Sri Pengurusi. Ibu Barat. Ya, terima kasih. Barat saja. Hah? Saya dari luar Bandar. Dalam Bandar mana ada jalan kampung? 06000, pihak berkuasa kemajuan perkebun kecil, perusahaan getah, Rizda. Tan Sri Pengurusi, saya difahamkan bahawa Rizda sekarang dalam proses untuk meningkatkan lagi dan bertambah penanaman pokok getah. Tapi kalau kita tengok proses di mana Rizda menolong proses ini, saya nak tahu adakah ini satu polisi yang betul, memandangkan ia perlukan labor intensif dan kebanyakan di mana tanaman getah dibuat, semua ini ramai di antaranya adalah pekerja asing. Dan dasar kerajaan sekarang adalah untuk mengurangkan kita bergantung kepada pekerja asing. Maka adakah kita perlu lagi untuk memberi bantuan sedemikian untuk meningkatkan lagi penanaman pokok-pokok getah di negara ini? Dan dalam proses ini, Tan Sri, saya nak tahu, bila permohonan untuk menanam getah dibuat, saya difahamkan satu di antara syaratnya adalah bahawa geran tanah tersebut perlu ditulis di sana penanaman getah boleh dibuat. Tetapi bila permohonan dibuat kepada Rizda, ia ditolak seolah-olahnya kerana atas alasan bahawa kalau itu adalah kali pertama permohonan dibuat, kali pertama penanaman diperlukan, ia tidak dibenarkan oleh Rizda. Apakah rasionalnya? Kenapa bantuan Rizda tidak dibuat? Walhal permohonan untuk secondary isu di mana penanaman sebelum itu telah dibuat dan dibersihkan tempat tersebut untuk menanam balik pokok getah, ia dibenarkan. Apakah rasional ini walaupun geran tanah menunjukkan bahawa penanaman itu boleh dibuat? Saya juga ingin tahu berapakah luas tanah di mana di seluruh negara, lebih-lebih ke pekebun-pekebun kecil, di mana berapakah ekar yang ditanam dengan getah di seluruh negara ini. Dan kalau tengok long term getah, adakah ia masa depan yang cerah, memandangkan harga getah sangat volatile dan harga dia teruk sehingga RM1.50, RM2 sekilo. Dan apakah untuk menolong peneroda getah? Dan saya tahu bahawa ada ramai di antara pelanggan yang jumpa saya mengatakan bahawa pada musim hujan ini, hujan 20 hari 1 bulan, mereka hanya boleh bekerja 10 hari. Dan apakah pertolongan yang dibuat oleh badan tersebut? Lagi satu perkara, Tan Sri, adalah mengenai orang asal. Nombor satu, walaupun kita menggunakan perkataan orang asal, tetapi dalam buku senarai bajet lagi menggunakan perkataan orang asli. Saya harap satu pembetulan dibuat. Hari ini, hari bersejarah di mana orang-orang Penan dari Sarawak akan datang, lebih kurang pukul masa ini, di mana mereka membawa harap ahli parlimen dan juga semua orang di sini mengambil tahu perkara mereka, di mana satu empangan akan dibuat di Muram Dam, di mana Yang berhormat, sebut nama dam, sebut nama betul, Murum Dam. Muram Dam. So, itu kuasaan saya, Yang berhormat. Tak apa, saya Yang berhormat sudah lupa nak bercakap mengenai hal tersebut. Jadi saya di bandar lebih tahu. Saya mengambil inisiatif. Mungkin Yang berhormat saya perhatiin. Ini ada satu masalah yang serius di mana saya difahamkan Tan Sri semalam pada 7 hari bulan, lebih kurang 15 orang telah ditangkap oleh polis. Mereka memberi protes di sana, dan kita perlu tahu long term planning, adakah ini empangan ini diperlu, dan kenapa kita perlu menipikan orang-orang yang telah tinggal di sana untuk beratus-ratus tahun, dan tidak ada perbincangan, tidak ada inisiatif untuk mengetahui apakah masalah benar mereka. Dan ini adalah short term gains
yang kita lupa bahawa mereka perlu perhatian yang lebih. Hari ini mereka datang supaya memberitahu dan supaya perhatian diberi kepada mereka, supaya tindak laku kerajaan negeri, tindak laku yang dibuat oleh kerajaan persekutuan adalah tidak patut. Untuk orang-orang penan, mereka juga adalah warga negara kita, perlu perhatian, pertolongan, dan dasar kerajaan perlu dikaji balik supaya jangan kita menghalau mereka untuk mereka duduk di tempat kampung di mereka, cari makan di tempat biasa mereka. Dan kita juga menjadi ahli Convention on Indigenous People, dan kita telah mentandatangani tersebut. Tetapi walaupun konvensi itu telah ditandatangani oleh kerajaan, tetapi terma-terma itu tidak diimplementasikan oleh kerajaan. Nampaknya apa yang kita cakap di luar negara, di forum-forum luar negara, tetapi tidak guna pakai di negara ini. Ini adalah satu perkara yang kita perlu ingat. Selain dari itu, Tan Sri betul mengenai orang asal ni, di mana rumah-rumah dibina di rata-rata tempat untuk mereka di perkampungan. Satu di antaranya adalah di Cendriang, Perak. 3 tahun dulu saya telah bangkitkan perkara tersebut, di mana rumah itu telah dibina selama lebih dari 3 tahun. Tetapi waya-waya ada di rumah-rumah tersebut, pipe ada, tapi pipe air tak ada, dan TNB tidak mengkoneksi elektrik kepada rumah-rumah tersebut. Dan ini bukan satu yang luar biasa. Saya difahamkan di banyak tempat-tempat di mana orang asli tinggal, ini keadaan yang sama. Mereka dipinggirkan, tidak ada inisiatif oleh kementerian, walaupun kementerian tahu mengenai perkara tersebut. Di Gopeng, Tan Sri betul, di Tan Sri Pengerusi, dalaman lebih kurang 20 km dari Gopeng, di mana ada sistem solar yang telah dibuat dan telah diimplementasikan lebih 15 tahun, 10 tahun, tetapi semua tidak berfungsi. Dan saya difahamkan sekarang kerajaan ada satu inisiatif yang baru, iaitu membawa sistem yang baru. Semua ini nampaknya adalah untuk menguntungkan beberapa kontraktor yang ada senario-senario yang baru untuk menolong atas alasan bahawa menolong orang asli, tetapi ni pada akhir sekali mereka tidak mendapat manfaat tertentu. Dan akhir sekali saya nak tahu, adakah kerajaan ini serius kepada orang asal? Kalau kita tengok jabatan orang asli di negara ini, berapa peratusan orang asal yang betul-betul bekerja di syarikat di departemen tersebut? Walaupun perkara itu telah dibangkitkan di parlimen beberapa kali, Tan Sri Pengerusi, tetapi tidak ada, kita perlu satu inisiatif yang baru. Dan juga saya berpendapat bahawa kerajaan juga perlu memberi pertolongan yang luar biasa kepada orang asal. Kerana mereka betul-betul di pinggir, jauh dari pekan-pekan di mana mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan seperti kita. Mereka perlu pertolongan. Anak-anak mereka, kalau kita pergi ke sekolah-sekolah mereka, orang asal, kita mungkin banyak orang hairan. Kalau walaupun ada sekolah-sekolah dibina, tetapi mereka tidak tahu apakah mustahaknya untuk menghantar anak-anak orang asal untuk belajar. Dan setakat ini, kalau kita tengok dalam arena profesionalism, dalam jurusan profesionalism, peguam, doktor, arkitek dan sebagainya, nampak sangat kurang orang-orang asal yang pergi ke universiti untuk belajar kursus-kursus tersebut. Jadi maka saya pohon agar satu inisiatif yang baru dibuat oleh kementerian untuk mencari jalan, satu usaha yang baru supaya orang-orang asal yang telah dipinggirkan, yang tidak mendapat manfaat tertentu, walaupun ada dasar-dasar kerajaan untuk menolong mereka, tetapi tidak sebetulnya. Kalau kita tengok satu di antara baru-baru ini, Tan Sri Pengerusi, 2 bulan dulu, orang-orang asal datang dari seluruh negara ke parlimen untuk memberitahu masalah mereka. Kalau kita dengar masalah mereka, Tan Sri Pengerusi, itu menghairankan kita. Orang asli, orang asal, dia punya tanah, pada pandangan saya dan banyak peguam-peguam negara, semua tanah di negara ini adalah kepunyaan orang asal. Tetapi kita buat undang-undang mengatakan berapa hak dia.
catchment area dia, catchment area di mana air mengalir, di mana kerap kali pokok-pokok dibentang. Logging concession diberi tempat-tempat tersebut. Ini semua diketahui. Apa tindakan yang boleh diambil oleh kementerian untuk supaya orang-orang asal ni dapat tidak di tempat-tempat di mana air mengalir, catchment area tidak diusik. Yang mustahak Tan Sri betul, Tan Sri pengurusi, bila mereka datang mereka kata tanah rakyat, tanah diambil dari mereka, diusaha dibuat. Tapi tanah itu semua diberi kepada bukan orang asal. Diberi kepada kontraktor, kroni-kroni ahli parlimen, kroni-kroni ahli-ahli politik. Dan ini sangat menyusahkan perkara ini. Kalau pada dasarnya adalah untuk menolong orang asal, tetapi bila proses itu datang, proses itu jalan, ribu-ribu hektar diambil tanah-tanah. Tetapi pada akhirnya ia tidak diberi atau tanah itu tidak diusaha untuk orang asal, tetapi untuk kroni-kroni dan pengusaha-pengusaha yang buat sedemikian. Jadi ini adalah benar reality. Jadi kita perlu mengaku historic difference. Kita perlu tahu bahawa satu kesilapan yang tragik telah kita buat terhadap orang asal. Kita perlu polisi, kita perlu tindakan yang ikhlas untuk menolong mereka. Dan satu di antara proses ini, nombor satu, kita perlu meminta maaf kepada orang asal, Boleh, cari jalan untuk mengatasi masalah tersebut. Boleh. Kawan baik. Terima kasih Tan Sri pengurusi. Sahabat saya dari Pebarat ni memang sungguh prihatin dengan orang asal ya. Saya orang asal yang hormat. Jadi saya mau tahu, oleh kerana yang berhormat menyentuh pokok sena pun tak tahu dia pokok sena, orang asal kah dari pokok sena, tak tahulah. Jadi saya ni tertarik dengan perbahasan yang berhormat soal orang asal ni, original people. Jadi masalah tanah kepunyaan orang asal ni, termasuk orang asli ni, saya mau tanya Muhammad, kroni-kroni siapa yang membuka tanah-tanah asal ni? Yang saya tahu, saya belum tahu lagi. Yang baru ni baru informasi yang begitu mendalam. Kalau tidak, saya pun marah juga kalau ada kroni-kroni. Saya tidak tahulah kroni dari mana. Mungkin kroni daripada kerajaan negeri Kelantan kah, kerajaan Penang kah, kerajaan Selangor kah, siapa kroni-kroni ni? Saya mau tahu. Kalau tidak, kalau tidak di Sabah ni saya mau spesifik untuk tanah-tanah orang asal Sabah dan di Sarawak ni. Siapa yang pakai? Nombor satu, saya orang asal Malaysia. Okey, nombor satu. Nombor satu. Nombor dua, kroni-kroni itu semua tahulah. Bukan saja satu kerajaan negeri, banyak kerajaan negeri. Negeri Perak pun sama juga. Inilah kita mengatasi. Yang fundamental problemnya, root cause, kita ada masalah. Kita mesti mengakui. They don't have the same bargaining power. Tidak ada bargaining power. Dia tak ada bargaining power. Kita perlu menolong mereka. Itu patut. Jalan sikit. Terima kasih Tan Sri Pengurusi. Terima kasih Ibu Barat. Ibu Barat, saya cuma nak mengingatkan sikit penjelasan ataupun mengenai kes orang-orang Penan yang mana satu ketika malahan gadis-gadis Penan telah dirogol oleh pembalap-pembalap yang telah masuk dalam kawasan itu. Sampai sekarang ini nasib-nasib gadis yang telah dirogol masih belum lagi diberikan pencerahan kepada Ibu Barat ya. So jadi apakah status itu masih lagi belum lagi diselesaikan dan gadis-gadis ini masih lagi terbiar begitu dan pembalap-pembalap itu masih lagi berbahagia. So bagaimanakah kementerian ini harus menangani masalah ini dan mereka seolah-olah walaupun perogol-perogol atau penjelasnya telah kita kemukakan tapi masih belum ada tindakan terhadap mereka. Jadi ini satu penindasan yang sangat-sangat berat kepada gadis-gadis Penan yang hendak pergi ke sekolah, hendak belajar, berhenti tengah jalan menumpang lori-lori balak untuk ke sekolah tapi berhenti di tengah jalan dirogol oleh pemandu-pemandu lori-lori balak ini. Itu dia Ibu Barat. Terima kasih. Terima kasih Ampang. Sebenarnya ramai di antara ahli parlimen mengetahui fakta-fakta yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ampang. Bukan perkara yang baru. Lebih 3 tahun dulu perkara ini
was wild in the internet. Kita sangat susah nak percaya, tetapi bila beberapa NGO bukan dari Malaysia sahaja, di luar negara pun pergi on the ground, nampaknya apa yang diberitahu oleh Yang Berhormat Ampang itu benar. Tapi Tan Sri Pengerusi, kesiannya sehingga ini tidak ada garanti bahawa apa yang telah berlaku dahulu dan apa yang telah berlaku sekarang tidak lagi diabaikan. Rogol dan lain-lain hal berkaitan dengan terhadap anak-anak dan wanita di sana masih berlaku. Itulah yang kita rasa sangat duka cita. Kita perlukan tindakan inisiatif dan tindakan oleh kementerian. Bolehkah kementerian memberi pengesahan bahawa mereka tahu atau tahu tetapi tidak mahu tahu, atau tidak mahu tahu tetapi ingin tidak mengetahui perkara ini, walhal seluruh dunia mengetahui perkara ini. Pernah kita tahu dari dulu sampai sekarang mereka adalah satu di antara komuniti yang betul-betul terpinggir, dan kalau mereka datang ke parlimen hari ini menunjukkan berapa serius perkara tersebut. Saya berterima kasih kepada Yang Berhormat Ampang mengingatkan saya isu ini, dan saya rasa sedih bahawa sehingga ini walaupun seberapa tahun perkara itu berlaku, dan perkara yang primary itu adalah pembalap-pembalap yang membuat hal tersebut. Dan ini adalah kenyataan yang betul. Kenapa tindakan tidak diambil? Kenapa kementerian? Apa usaha yang dibuat oleh kementerian? Bolehkah ia diberi dengan terpinci tindakan susulan yang telah diambil untuk mengatasi mereka? Kalau sedemikian, kenapa hari ini orang-orang Penan perlu datang ke parlimen? Ambil satu flight dari Sarawak datang ke sini bukan senang, Tan Sri Pengerusi. Maka saya harap mengambil perhatian, mencari jalan untuk mengatasi masalah itu dan masalah-masalah yang lain yang saya bangkitkan. Terima kasih, Tan Sri. Tunggong. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tan Sri Pengerusi kerana beri peluang kepada saya untuk turut sama berucap di peringkat jawatankuasa terhadap Undang-Undang Perbekalan 2014. Saya merujuk B22 0100 dan perkara berkaitan. Kita tahu bahawa agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan wilayah ini begitu banyak, dan kementerian ini begitu besar, dan ia penting dalam soal untuk pembangunan, khususnya di kawasan luar bandar dengan adanya pelbagai agensi termasuk FECRA, MARA dan sebagainya. Oleh itu, yang penting bagi kita ialah dari segi pelaksanaan projek-projek pembangunan biar ia benar-benar menepati sasaran dan cepat dan sebagainya. Saya tahu bahawa ketika ini kementerian ada Jabatan Pembangunan Luar Bandar di peringkat negeri. Saya ingin cadangkan di dalam Dewan Yang Mulia ini supaya diwujudkan Jabatan Pembangunan Luar Bandar di peringkat daerah supaya dapat menyelaraskan pelbagai agensi di bawah kementerian ini untuk pelaksanaan projek-projek pembangunan, dan sudah tentu sebagai pemimpin dan wakil rakyat di kawasan berkenaan boleh dapat memantau secara rinci bagi membantu pelaksanaan projek-projek pembangunan di peringkat daerah. Walaupun saya tahu bahawa kebanyakan projek ada yang diserahkan kepada pejabat daerah sebagai agensi pelaksana ataupun di peringkat JKR, tapi saya fikir lebih berkesan jika dilaksanakan sendiri oleh agensi di bawah kementerian sebagai agensi pelaksana supaya tidak berlaku pertindahan. Saya mengalami beberapa keadaan yang mana misalnya dibentukkan oleh kementerian untuk membina jalan misalnya, apabila kita turun ke bawah membuat pengumuman bahawa peruntukan telah pun diluluskan, tapi dilaksanakan oleh agensi lain misalnya JKR, daripada kelulusan 1,000 tiba-tiba dilaksanakan oleh JKR ialah 60,000 saja, tetapi 40,000 dialihkan kepada projek lain.
Ini menyukai kita, dan sebab itu saya cadangkan supaya sudah ada di peringkat negeri, dimantapkan dan dilebarkan di peringkat daerah, ataupun jika mengambil masa yang lama untuk pengujian ini kerana belum mendapatkan daripada kelulusan perkhidmatan awal sebagainya, laksanakan sebagaimana yang dibuat oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, supaya ada satu majlis yang betul-betul berfungsi untuk kita membantu bagi menyelaraskan program pembangunan. Saya sebut yang dilaksanakan oleh Kesejahteraan Luar Bandar tadi, Timbalan Menteri tunduk dia bangun betul ketutup mata. Jadi itu saya harap diberikan tumpuan. Yang berikutnya saya merujuk 0200 Kemas. Kemas satu lagi agensi yang begitu besar peranannya. Yang ini pokok sena paling takut kerana ia berkesan kerana begitu dekat dengan masyarakat. Dan sebab itu saya harap supaya beberapa program yang nampaknya dari segi bajetnya agak kurang diperbanyakkan, apatah lagi ialah berkaitan dengan program-program pembangunan modal insan. Ada kelas mengaji, ada kelas-kelas program-program dengan kaum ibu, dengan anak muda dan sebagainya, perlu diperbanyakkan supaya dengan peruntukan yang banyak ini dapat digunakan untuk memenuhi setiap ruang dalam kehidupan masyarakat di luar bandar. Dan ini penting kerana dengan adanya program-program ini, saya percaya ia membantu kita menyelesaikan banyak masalah. Misalnya ada bengkel jahitan, ada bengkel-bengkel walaupun sudah ada, tapi mesti diperbanyakkan, diperbaharui dari segi programnya